Harapan nak dapat rumah baru tak ada. Yang mengecewakan inilah kita menunggu sampai 2020. Tahun 2020 masih tak ada pembangunan. Untuk makluman, kita dah bertukar hampir 4 menteri wilayah bermula daripada zaman Raja Dong Cik dulu sehinggalah Kunan dah beralih kerajaan sementara dah balik kepada sekarang ni Tashkent Ruang Musa. Projek ni masih lagi tertangguh. Jadi saya rasa apa yang penduduk sarankan dan juga permintaan penduduk supaya perkara ni dibangkitkan semula ialah sangat berasas kerana projek pembangunan semula ikan mas Sri Melaka, Sri Johor dan juga Sri Pulau Pinang ini telah pun berlarutan hampir 10 tahun. Tak maju penduduk pertama sekali satu keluar satu bagi. Maksud dia kalau katakan contoh ikan mas ada 634 pintu, ikan mas saja sama ikan mas 634 pintu. Mana dia buat 634 pintu berpandukan kepada senarai nama daripada Dewan Bandaraya Raya. Itu dia bagi pada perjanjian dia. Harga sama juga, kebesarannya sama 850. Lepas tu dia bincang balik. Masa tu wujud pula ni Razak Malaysia pula ni. Masa tu Razak Malaysia pun dapat 900, maka kita pun mendesak supaya dapatkan balik 900. Alhamdulillah diluluskan oleh kementerian 900 dengan harga kaki persegi. Ya, dengan harga yang sama. Harga tu berapa? 28,000 masa tu. Dan baru ni kita ada berbincang dengan Cik Zul, pengarah bahagian DPEC. Dia kata tidak ada perubahan. Itulah dia sebagaimana yang dulu dan sekininya. Kalau dia kata kalau kami tak minta, kami tak panggil orang ni semua datang. Yang jumpa dengan pengarah JPEP ni bila? Bulan 10. Bulan 10. Projek ni akan jalan jugalah. Projek ni akan jalan, dia kata. Daripada Menteri Wilayah dulu lah, pada Raja Dong Cik. Benda ni bila kita dapat berita mengatakan adanya pembangunan semula, jadi kami semua peserta-peserta bersetuju lah dengan pembangunan semula ni. Bila saya mengikuti perkembangan dia, bila bermesyuarat dengan Bandaraya, bermesyuarat dengan Wilayah Persekutuan, kita bersetuju dengan pembangunan ini yang melibatkan ada 6 satuan penduduk. Jadi tiada bangkangan. Sejauh mana yang kami dapat tahu berita ni adalah bila ada pembangunan semula tu. Mula-mula sekali ada perumahan transit. Maknanya bila rumah tu dibuat, kita akan pindah satu tempat. Bila rumah tu dah siap, kita akan pulang balik. Itulah orang kata perkara pertama. Masa itu keluasan dia yang dia bagi adalah 850 juga. Bila kita menanyakan harga tu tetap 28,000 jugalah. Kemudian bila perubahan pada Menteri Wilayah Tunku Adnan, kita mendapat cerita tukar dia punya status, tukar demi cara. Maknanya tiada pemindahan sementara. Bangunan tu naik, jadi kita pindah terus. Tiada rumah transit. Dan kita diwar-warkan daripada awal, perumahan yang terlibat lah. Iaitu daripada Sri Melaka ada 6 blok, keseluruhan daripada Ikan Mas dan juga Sri Pulau Pinang. Untuk bersama itu fasa 1. Fasa 2, Sri Melaka lagi 8 blok, kemudian keseluruhan Sri Johor dan juga rumah panjang Ikan Mas. Itu fasa kedua. Tahun yang dikata buat tu adalah berubah-ubahlah tahun ni kan, daripada pertukaran kerajaan, pertukaran ni Menteri Wilayah, pertukaran Datuk Bandar, dan kami tetap menunggulah. Progres pada 4 tahun sudah. Apabila ada padang bola di Sri Melaka ditutup sehingga sekarang, bermakna tempat tu untuk pembangunan semula. Coding tu dibuat sampai sekarang lah kan. Dalam tu semak kan, bila semak kita rasa benda tu tak selesa lah, maknanya membahayakan pada ni. Tiada perubahan. Sehinggalah aku bila kita jumpa dengan pengarah daripada JPEC tu, Encik Zul, dia bagikan ada 5 perkara lah yang pergi. 5 perkara yang kita dapat tu, pertama sekali akan bermula program pembangunan semula ni pada bulan November, selewat-lewatnya bulan Mac tahun depan. Yang kedua, dia kata pemaju kekal seperti SP Setia dan akan di-awardkan kepada Gamuda. Kemudian harga tetap 28,000, keluasan rumah 850 kaki persegi, penduduk yang tinggal sehingga 31 Disember 2014 sahaja yang ditawarkan dengan harga 28,000. Pada selepas pada itu harga yang berbeza. Kemudian kita harus berjumpa dengan seorang pegawai daripada Jabatan Komuniti untuk dapatkan confirm nama-nama yang yang memang duduk di tempat kami lah. Sebab apa? Isunya bila ada perceraian, ada kematian, mesti tukar nama. Bila perjanjian keluar, surat perjanjian pada si mati, bermaknanya proses tu akan melambatkan. Itulah 5 perkara yang kita dapat daripada pengarah tu.
untuk kita segerakan lah. Jadi sekarang ni semua persatuan dah kita war-warkan, hebahkan kepada semua penduduk lah tentang pertukaran nama ni. Dia yang dia beritahu tentang keluasan, lepas tu pembangunan ni bila nak berlaku, dan permasalahan baru selesai tentang pertukaran tanah. Itu je. Semua dia kata bergantung pada kebenaran DBKL. Mana maju tunggu pada DBKL untuk jalankan kerja tu. Jadi kita menunggulah. Tapi setakat ni di tempat tu masih lagi zero lah. Tak ada apa-apa aktiviti. Masa stok tu sebelum pilihan raya. Jadi bila stok tu sampai sekarang lah. Pertama, terima kasih wilayahku kerana bantu saya untuk upkan balik isu ni. Jadi kita harap ada respon daripada DBKL dan juga Kementerian Wilayah. Dan kalau ada respon, maksudnya kita dengan jawatankuasa yang ada, kita nak tahu program sebenar. Dan kalau perlu kita berbincang untuk tambah baikan dan juga untuk kita pastikan benda ni dapat dilaksanakan dengan segera, maka jawatankuasa ini akan activate semula untuk memantau perkembangan ni. Difahamkan lebih kurang 5,600 unit buah rumah daripada 4 kawasan perumahan, dan yang menariknya pada saya ialah dari segi komposisi kaumnya lebih kurang sama. Saya ingat kaum Cina lebih kurang 40% Cina, 30% Melayu, 30% India. Dan ini semua orang yang kita anggap dari segi pendapatannya sangat rendah, ya? Dan mereka boleh membeli rumah harga 28,000. Rumah yang dari segi marketnya kalau ditawarkan jualan 350,000, tetapi ditawarkan kepada mereka 28,000. Dan ini peluang untuk mereka memiliki rumah yang jauh lebih selesa. Jadi saya rasa apa yang penduduk sarankan dan juga permintaan penduduk supaya perkara ini dibangkitkan semula ialah sangat berasas, kerana projek pembangunan semula Ikan Mas, Sri Melaka, Sri Johor dan juga Sri Pulau Pinang ini telah pun berlarutan hampir 10 tahun. Jadi kebanyakan penduduk hari ini tertanya-tanya apakah nasib dan juga hala tuju projek ini, sama ada projek ini dibatalkan ataupun diteruskan. Jadi itu sebab yang penduduk sedang mencari jawapan. Kerana pada saya keresahan penduduk ini sangat berasas, kerana sebilangan besar daripada mereka telah pun membuat persetujuan, memberi persetujuan supaya kawasan ini dibangunkan. Kalau kita lihat hari ini, rumah penduduk ini kebanyakannya yang satu bilik bersaiz 450 kaki dan juga dua bilik 550 kaki. Dan apabila dibangunkan semula, penduduk ditawarkan untuk memiliki rumah baru yang bersaiz 850 kaki dengan harga tawaran 28,000, yang mana majoriti dan penduduk tak ada masalah. Dah juga buat perakuan dan juga memberi kerjasama kepada DBKL dan juga KWP dari segi untuk menjayakan program ini. Jadi malangnya setelah masuk Menteri Wilayah yang keempat, bermula daripada zaman Raja Nongci, kemudian disambung oleh Tengku Adnan, kemudian Khalid Samad, dan hari ini Menteri yang keempat, ianya masih lagi gagal untuk direalisasikan. Dan kalau kita lihat dekat tapak program ini hari ini, tapak projek ni dah dihoding hampir lebih kurang 2 tahun. Maksudnya pecah tanah dah berlaku. Jadi yang dia hoding ini ialah pusat komuniti masyarakat setempat. Jadi kawasan ini sebelum ini ialah pejabat pengurusan DBKL, pejabat aktiviti warga mas, pejabat sukan untuk dia main aktiviti burung dan juga tadika. Jadi yang ini semua telah lagi tidak dapat dilaksanakan bila dah hoding. Dan pada ketika itu penduduk okey sebab difahamkan rumah mereka akan dibina. Tetapi setelah 2 tahun lebih, kawasan ini pun tak ada sebarang pergerakan bersama Samun. Termasuklah kalau di sebelah sana padang bola sepak, takraw, permainan kanak-kanak, semua dah dihoding dan hari ini semua semak Samun. Jadi pada pandangan penduduk, that's why dia kena ada satu keputusan yang tegas. Kalau projek ini tidak dilaksanakan ataupun dibatalkan, maka tuntutan penduduk supaya buka lah balik kawasan ini. Bagilah mereka gunakan seperti mana mereka pernah ataupun boleh gunakan. Tetapi kalau diteruskan, mestilah ada pergerakan. Jadi kita tak nak penduduk sekarang ni terumbang-ambing. Jadi tak tahu status. Dan dalam masa yang sama, kita juga kena faham dari segi permasalahan penduduk bila keadaannya tergantung. Pertama, kalau kata ianya ingin dibangunkan, maka penduduk dah tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tetapi kalau tak dibangunkan, dalam masa yang sama, penyelenggaraan rumah lama pun semakin lama semakin rosak. Jadi dari segi penyelenggaraan pun kita lihat DBKL pun kurang bagi perhatian, sebab pada pandangan DBKL nak buat elok-elok pun nak dibangunkan.
Jadi kat sini bermula, akhirnya jadi mangsa kepada penduduk. Yang kedua, penduduk kata kalau nak dibangunkan, mereka kumpul duit, mereka tak nak beli kat rumah kat tempat lain. Jadi mereka simpan je duit tu. Walaupun mereka mungkin ada tawaran beli rumah tempat lain, tapi hari ni mereka tak beli. Dan akhirnya setelah 10 tahun, mereka pun tak ke mana. Nak beli rumah pun tak jadi. Kemudian duit yang ada terperap. Dan yang ketiga, mereka penduduk yang berumur semakin lama semakin lanjut. Jadi peluang mereka untuk dapat pinjaman semakin lama semakin tak ada. Jadi kat ini kita harap Kementerian Wilayah ataupun di BKL perlu ada satu jalan penyelesaian yang once and for all. Pada saya lah, kalau nak bangun, kita bangunkan betul-betul. Kalau tak jadi, beritahu balik dekat penduduk, tak jadi, buka balik segala halangan yang ada ataupun buat semula penyelenggaraan yang berkala kepada rumah-rumah sedia ada. Dan kemudian penduduk boleh merancang masa depan mereka lah. Mungkin mereka dah boleh ambil keputusan untuk beli tempat lain. Saya difahamkan lebih kepada isu pengambilan tanah. Lebih kepada itulah. Tetapi pada pandangan kita lah, yang ini bukan isu kita. Sebab yang datang bagi cadangan ialah pihak pemaju dan juga pihak kementerian juga di BKL. Jadi pada pandangan penduduk sepatutnya isu ini diselesaikan di tingkat mereka lah. Janganlah babitkan kita dekat bawah. Sebab penduduk dah bagi kerjasama yang sepenuhnya. Saya ingat lebih kurang 95-98% setuju. Kita dah buat banyak kali engagement. Akhirnya semua setuju. Mula-mula of course dia akan ada bantahan. Tetapi akhirnya setuju. Jadi sepatutnya mandat dan juga persetujuan penduduk ni dapat membantu sama ada pemaju ataupun di BKL untuk buat kerja ni dengan lebih pantas. Tapi dia berlaku sebaliknya. Soal jaminan ataupun janji pemaju ni sebenarnya saya cakap bagi pihak penduduk lah. Semua rasa ini janji pilihan raya. Setiap kali pilihan raya, inilah cerita dia. Dah 2 penggal. Hari ni nak masuk pilihan raya yang ketiga. Benda nak disambung juga. Jadi saya fikir kalau saya jadi penduduk pun ada boleh rasa kecewa lah atas perkara ni. Cuma kita harap kalau betul pemaju kata dia akan mulakan balik bulan 11. Hari ni dah 20 berapa bulan? 28 bulan 11. Jadi kita pun boleh tengok terkunci rapat, semak samun. Kalau kita boleh ambil gambar daripada atas nanti boleh tengok padang bola dengan semak samun. Itulah keadaannya. Jadi apakah maknanya untuk dimulakan semula pada bulan 11? Kita tengok tadi. Kesulitannya ialah dari segi mereka nak rancang masa depan. Ada anak muda ataupun anak-anak mereka ni, mereka ambil keputusan tak nak beli rumah tempat lain sebab nak bantu mak bapak beli rumah kat sini. Jadi mereka korbankan mereka punya kemahuan untuk beli rumah tempat lain sebab nak pastikan mak bapak. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi mengguna pakai kawasan. Jadi peluang mereka untuk beriadah dah lama dah terhapus dah. Tetapi masa tu faham sebab kita terpaksa korbankan keinginan kita nak main bola, nak main takraw sebab nak bagi bapak kita, gambar kita rumah yang lebih cantik. Masa tu semua faham. Tetapi dah masuk lama, kefahaman tu akan jadi kemarahan. Sebelum kemarahan ini menyebabkan penduduk bertukar keputusan. Daripada setuju jadi tak setuju. Masa tu baru di BKL, KWP atau pemaju nak berjaya, dah jadi susah lah. Kita nak balik mula buat daripada kosong. Jadi payah. Bina dulu rumah penduduk sampai siap, rumah baru dah siap, baru penduduk pindah. Jadi diorang ni tak perlu dipindahkan ke tempat lain. Ada pembangunan lain, tanah ataupun rumah yang sedia ada tu terpaksa dirobohkan dulu. Penduduk kena sewa tempat lain. Tapi yang ini tak ada. Dah siap nanti baru pindah.